segala jenis makanan yang dianggap makanan oleh syarak. Maka ciri makanan ini di sisi syarak, tuan-tuan, ada 3 ciri utama. Ketiga-tiga ciri ini dinamakan makanan menurut syariat. Apa dia, tuan-tuan? Ciri pertama ialah makanan makanan asasi. Yang kita dah sebut bulan lepas. Makanan asasi. Yang kedua apa dia? Yang keduanya ialah makanan tambahan. Seperti apa? Bukan suplemen. Seperti dia panggil buah-buahan dan sayur-sayuran. Dia panggil tafakkuhan au tadawiyan. Yang ketiganya, ciri yang ketiganya ialah ubat-ubatan dan herba. Ini suplemen termasuk dalam ubat-ubatan dan herba. Segala jenis ubat-ubatan dan segala kategori jenis ataupun kategori herba, semua dianggap makanan menurut syarak. Tak boleh tukar herba dengan herba. Tak mengikut syarak. Maka syarak malam ni kita akan bincang. Baik, settle, tuan-tuan. Itu dia punya tajuk yang pertama, iaitu illatul riba ataupun item ribawi ataupun barang yang akan berlaku riba. Hanya 2 jenis barang utama saja dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia berbeza mazhab lain. Tuan-tuan jangan keliru. Apabila keliru itulah dia akan menyebabkan clash di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Kawan ni dia kata riba, kawan ni kata tak riba. Rupanya dia kata riba tu menurut 3 mazhab lagi. Betul? Ya, betul. Tetapi yang kita kata tak riba ini kerana menurut mazhab kita. Nampak tak? Dia akan berlaku clash kalau tak clear asas ini. Kawan kita kata riba ni tukar duit dengan duit. Pergi di money changer, tuan-tuan, ingat berlaku riba 3 mazhab. Tetapi kita tidak berlaku riba dalam mazhab kita. Apabila kita ni, tuan-tuan, tak follow syarat-syarat kerana kita tak berlaku riba, maka kawan kita marah. Dia kata, kenapa kamu bertangguh ni? Kenapa kamu delay ni bayar? Di antara RM dengan rupiah, RM dengan dolar mesti berlaku law ni dia panggil. Law ni maksudnya mesti cash. Tak boleh bertangguh. Tapi mazhab kita tak apa. Kita serah RM, kemudian delay 2 minit, baru dia serah dolar. Kita nak pergi ke London ke nak pergi ke mana, tuan-tuan, sudah tentunya kita tak boleh pakai RM, nak kena tukar dulu. Maka pertukaran itu dipanggil jual belilah. Kerana baik ni adalah tukar menukar. Jadi tukar apa? Tukar RM dengan dolar, tukar RM dengan rupiah. Jadi kalau mengikut mazhab lain, tuan-tuan, 3 mazhab lagi, Maliki, Hanafi, jaga. Dia boleh berlaku riba kalau tidak mengikut syarat. Ada berapa syarat? Kita akan bincangkan. Malam ni mesti kita kena jaga 2 syarat. Kalaulah RM dengan rupiah, kalau RM dengan dolar, kalau RM dengan baht, RM dengan kop, baht kan, Siam. Nak pergi ke Siam nak kena tukar. Maka tukar duit, mazhab kita, tuan-tuan, tidak perlu jaga syarat-syarat. Kenapa? Kerana dia item riba. Nampak kayu ukur pertama. Kita kena tengok kayu ukur pertama, tuan-tuan. Nak kata riba ataupun tidak, mesti item. RM dengan rupiah, RM dengan baht ini, adakah termasuk item ribawi dalam mazhab kita? Jawab dia, qaul yang mu'tamad, tidak termasuk item ribawi. Tak perlu kita jaga syarat-syarat. Settle. Baik, kita masuk satu topik yang kedua. Ini dia agak detail. Malam ni kita akan detailkan syarat. Kita dah review awal dulu. Beberapa kuliah sebelum daripada ini kita dah view awal. Macam malam ni kita detailkan saja. Jadi kita dah settle topik pertama, tuan-tuan, iaitu item ribawi. Mu'tamadnya ada 2 saja. Cuma berlaku khilaf di kalangan mazhab kita juga, iaitu duit saja berlaku khilaf. Khilaf di kalangan mazhab kita. Berlaku juga, bukan saja mazhab orang lain. Baik, settle, tuan-tuan. Satu topik yang kedua. Ini antara benda yang penting. Apa topik yang kedua? Topik yang kedua, tuan-tuan, formula riba di dalam mazhab Syafi'i. Ini
Kayu ukur yang kedua. Kayu ukur pertama settle. Kayu ukur yang kedua yang kita nak tahu praktisnya, praktikalnya riba ataupun tidak, maka kita kena tahu dia ada dua formula sahaja di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita akan bahas tuan-tuan malam ni formula yang pertama. Besok insya-Allah sambungan malam besok kuliah maghrib juga, iaitu formula kedua. Apa dia formula pertama tuan-tuan? Kalau tuan-tuan keliru dua formula, kita kena berlapan dada. Jangan hukumkan transaksi itu riba ataupun tidak. Ini cara orang yang bercermat di dalam hukum agama. Jangan kita gopoh kerana itu hukum agama, bukan fakta biasa, tidak. Orang hari ini sangat bermudah dalam hukum agama tuan-tuan. Dia semua pakar nak jadi pakar. Riba, beli kereta. Tok Lebay pun makan riba juga. Ustaz pun makan riba juga. Dia hanya tahu makan riba saja. Orang tanya beli kereta macam mana jadi riba? Ya, ada situasi yang beli kereta jadi riba. Dan ada situasi yang tak jadi riba. Dalam mazhab mana yang jadi riba? Dalam mazhab mana yang tak jadi riba? Dan praktisnya macam mana? Kayu ukurnya apa dia? Tengok. Kita kena tahu transaksi belian kereta dan rumah. Tuan-tuan, macam mana proses jadi riba? Kita kata lebih, dia hanya tahu satu saja, lebih. Nampak tak tuan-tuan? Dia tahu lebih. Kalau beli kereta interestnya, ada interest, dia nampak itu riba. Ya, kena tahu itu dalam mazhab mana, praktisnya macam mana. Dan mazhab kita macam mana pula praktisnya nak jadi riba. Pembelian kereta, tuan-tuan beli rumah. Rumah 500,000 juta tuan-tuan beli. 500K. Tuan-tuan kena bayar di property, di bank, bukan harga 500. Dia akan jadi, tak sekali ganda lah, tak jadi 1 juta, dia jadi 600K, paling murah. Dia jadi 700K. Kalau cash, 500K. Dia kata inilah yang jadi riba, lebih ni riba. Dia pantang lebih riba. Memang atau ada yang lebih riba al-fadli. Tapi kita nak cerita tuan-tuan, pastikan kita orang yang akademik ini, maksudnya orang yang belajar ini, kita jangan bermudah untuk menghukum. Kerana Islam, dia sangat ketat, ada disiplin ilmu dia. Itu kita jangan mudah. Bayar bil elektrik, ni ada pandangan. Sebenarnya tak berlaku. Ada saya dengar tuan-tuan, dia kata kalaulah bayar lewat bil elektrik TNB, maka akan ada penalti. Bayar lewat ada penalti. Tak tahulah. Betul tak betul bayar lewat ada penalti ni? Saya mana ada, saya jangan ada juga, biasa juga bayar lewat. Sama je. Cumanya kena potong adalah bayar lewat tu saja. 3 bulan. Siapa notis 2 bulan, siapa notis dah kan? Tak bayar kena potong. Tapi ada biasa dengar, ni saya kata bermudah-mudah tuan-tuan. Dalam agama kita tak boleh bermudah. Tersilap tak apa. Tapi takkan tersilap ulangan banyak kali sangat ucapan yang sama. Ni saya dengar sendiri. Dia kata penalti itu, maksudnya kesalahan cah bayaran itu, kalau isu bank lain, isu bank memang ada penalti bayaran. Itu haram dalam mazhab lain, haram jadi riba. Mazhab kita haram tak jadi riba. Haram section lain, dia ada beberapa part. Bukan haram semua riba, tidak mazhab kita. Kan tuan-tuan lambat bayar rumah, lambat bayar loan, kereta, kan dia ada cah lebih kan. Penalti itu haram dalam mazhab lain, termasuk riba. Tetapi mazhab kita akan bincang akan datang. Mazhab kita dia tidak termasuk riba. Kenapa? Inilah kita nak bincang panduan. Kita kena tengok panduan. Soal haram dia haram, tetap haram. Cuma kita nak ni haram ni riba ataupun haram termasuk zalim, termasuk mengambil duit orang lain tanpa hak. Mana tanpa hak? Tanpa kebenaran yang disediakan oleh syarak. Syarak benarkan mengambil harta orang lain tuan-tuan dengan cara, ada cara dia, ada akad dia. Itu baik. Apa dia yang kedua tuan-tuan? Yang kedua tuan-tuan, penting sangat yang kita kena tahu formula. Apa dia formula pertama? Formula pertama, sama item dan sama jenis item boleh
menyebabkan, ataupun bahasa mudah kita panggil, boleh berisiko berlaku 3 jenis riba. 3 jenis riba ni tuan-tuan, nak berlakunya ketiga-tiga riba ataupun satu daripada 3 riba, dia mesti melalui formula ini. Apa dia? Ukur dia tuan-tuan, kayu ukur dia, mesti kita melihat sama item. Item kan ada 2, sama item dan sama jenis item, baru dia berlaku 3 riba. Apa contoh tuan-tuan? Sama item. Item kan ada 2. Pertama, emas perak. Tu, emas perak tu dipanggil nauk. Kategori. Emas perak satu item. Item yang kedua, makanan. Satu item, nauk. Nauk dia, kategori dia apa? Makanan. Kategori dia apa? Emas perak. Sama item. Apa dia sama item? Emas dengan emas. Sama item. Satu lagi tuan-tuan, sama item dan sama jenis. Item itu kategori umum. Kemudian di bawah kategori itu dia ada perincian, dia ada jenis. Sama item, emas dengan emas, dan kategori emas ini tuan-tuan, dia ada jenis emas. Sama tak jenis emas? Sama. 916. Itu jenis emas, jenis item. Kalau sama ni tuan-tuan, dia boleh berlaku 3 jenis riba kalau kita tidak mengikut syarat. Tapi kalau kita ikut syarat, jaga 3 syarat ini, tidak akan berlaku riba walaupun kita tukar emas dengan emas. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, bagi clear. Ini formula asas. Sama item dan sama jenis item boleh berlaku 3 riba kalau kita tak jaga syarat. Apa dia? Pertama, contoh dia, emas dengan emas. Jenis emas apa dia? 916 dan 916. Kalau tukar emas dan perak, itu formula kedua. Sebab sama item tetapi jenis item berbeza. Emas dan perak jenisnya berbeza, tetapi dia berada dalam satu item. Apa dia? Naqdun, nuqud. Naqdun ni emas dan perak. Dia item dia sama, emas dan perak, tapi jenisnya, satu jenisnya emas, satu jenisnya perak. Baik. Maka tuan-tuan, kalau kita tukar emas dengan emas, mesti kita jaga 3 syarat untuk nak mengelakkan ketiga-tiga riba. Contoh pertama. Kemudian kita akan baca. Ini kita review awal. Kita baca ni dia akan jelas. Apa syarat pertama, apa syarat kedua, apa syarat ketiga. Syarat pertama tu ribal fadli, kita dah sebut bulan lepas. Syarat kedua ribal nasa, dan syarat ketiga ribal yati. Nak elok daripada 3 riba, mesti jaga 3 syarat. Baik, contoh kedua tuan-tuan. Contoh kedua sama, ni bukan formula kedua, contoh. Masih formula pertama. Sama item, sama jenis item. Contoh kedua tuan-tuan, item, kita nak bagi item berbeza. Apa dia item dia? Makanan. Makanan, jenis makanan, sama jenis. Apa contoh makanan tuan-tuan? Kita dah bagi contoh banyak sebelum daripada ni. Emas, itu makanan, apa nama ni? Beras. Beras, gandum, roti, nasi, air, ubah. Masuk. Kan 3 ciri makanan. Makanan asasi, makanan tambahan, buah. Kita nak tukar buah dengan buah. Baik. Kalau sama, mana contoh sama tuan-tuan? Beras dengan beras. Beras termasuk dalam kategori makanan. Baik, jenis sama tak? Sama jenis beras. Jenis beras tu yang sama, kita nak tukar. Brand yang sama, kita nak tukar. Apa faedah nak tukar? Ini ada sebab dia. Mesti ada sebab kenapa dia nak tukar. Kita saja kita kata, buat apa saya pemberah basmati, dia pemberah basmati, kenapa nak tukar? Adalah sebab dan adalah tujuan kenapa dia nak tukar. Yang syarat sediakan, undang-undang ni tak boleh tukar kalau tak ikut syarat. Baik. Kalau sama ni tuan-tuan, beras dengan beras, maka kita kena jaga 3 syarat. 3 syarat. Kalau beras dengan gandum, itu besok formula kedua.
Kalau beras dengan duit, jangan tanya. Kenapa? Tak masuk dalam penilaian dan panduan riba. Saya nak beli air dengan duit, nak tukar air dengan duit. Jadi riba tak? Tak jadi riba. Kenapa? Air item ribawi, duit tidak item riba, tidak item ribawi. Tujuan dia nak buat kajian. Baik, tujuan tidak diambil kira. Tu kita kata tadi, tujuan apapun mesti ada tujuan. Maka tujuan tidak diambil kira. Apa tujuan tak dibenarkan. Melainkan dia abang tanya dulu darurat, tak apalah. Jadi abang kita tanya, kalau nak tukar basmati dengan basmati, kan tujuan dia nak buat kajian, maka tidak dibenarkan. Tapi saya nak juga. Macam mana syarat tak benar? Saya nak juga. Adalah. Tak benar jawab beli saja. Maka ada alternatif lain. Itu tujuan kita belajar. Syarat tak membenarkan tukar la tabi'a burra. Kita ambil, tinggalkan depan tu la tabi'a zahaba bil zahabi, walal wariqa bil wariki, ambil walal burra. Ini bertemu dengan beras. Nabi menyatakan walal burra bil burri. Jangan kamu tukar beras dengan beras kalau tempat kita. Tapi Nabi dia duduk di Mekah, dia kata jangan kamu tukar gandum dengan gandum. Tak benar. Apa tujuan sekalipun. Tapi ada, boleh juga tukar ikut syarat dia. 3 syarat kita akan bahas malam ni. 3 syarat. Boleh tukar. Tapi kena ikut 3 syarat. Ataupun kalau tak cukup 3 syarat, kita tak mampu follow 3 syarat, jangan menggunakan akad tukar. Maksud, jangan menggunakan jual beli. Apa dia? Maka kita guna akad alternatif nak mengelak daripada riba. Ada cara lain boleh kita nak. Cara lain apa dia? Kita tu guna akad hebah. Kita hebah kepada dia, dia hebah kepada kita, dia panggil hebah salin, hebah menhebah. Boleh? Sedekah boleh. Dia ada 3. Hebah, sedekah, hadiah. Tetapi 3 ni tuan-tuan, orang Melayu kita ni dia popular dengan sedekah. Hadiah, dia anggap itu bukan syariat. Itu Melayu. Orang kata nak sedekah, ada hadiah. Hadiah juga syariat, sedekah juga syariat, hebah juga syariat. Apa makna syariat? Satu undang-undang yang digubal oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tawarkan kepada kita nak guna yang mana? 3 ni, gunalah. Mengikut kesesuaian, sesuai praktikal. Kalau orang itu, orang kita mulia, dia kaya, kita mulia dia, maka sesuainya kita guna akad itu ialah akad hadiyatun, hadiah. Dapat pahala hadiah. Kalau orang itu berhajat kepada harta yang kita nak beri ni, dia berhajat, dia bukan kaya, dia berhajat, maka kita jangan guna hadiah, tapi kita guna akad sedekah. Sedekah. 2. Ada satu lagi tinggal. Apa dia? Hebah. Kita beri ni tuan-tuan tak nak guna hadiah, tuan-tuan tak nak guna sedekah, tuan-tuan nak guna hebah. Ustaz, saya hebah kepada ustaz air ni, ambillah buat balik. Tuan-tuan tak guna hebah, tuan-tuan tak guna sedekah, tuan-tuan tak guna hadiah, tapi tuan-tuan guna hebah. Dapat pahala hebah. Maka ketiga itu ulama bincang tuan-tuan level pahala, kerana kita masing-masing mengejar pahala. Itu target kita orang biasa, orang awam ini. Orang yang tinggi sedikit, dia target apa saja perbuatan dia ni Allah nak bagi Allah Ta'ala suka. Kalau kita buat ni Allah Ta'ala suka, pahala dapat? Ya, dapat juga. Ini level tinggi. Tapi kita level biasa ni, baru nak belajar ni, kita nak setiap perbuatan kita itu ada balasan, ada bayaran. Bayaran itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pahala. Maka kita nak yang mana lebih besar tuan-tuan? Lebih besar 3 itu ialah pahala sedekah. Kenapa besar pahala sedekah? Kerana mereka berhajat kepada wang kita, harta kita. Yang panggil fakir. Mereka berhajat kepada harta kita, kepada pemberian kita, kepada duit kita. Mereka sangat berhajat. Berbanding dengan orang kaya. Orang kaya ni kita nak meraih dia, nak memuliakan dia sebagai sahabat kita. Kita bagi hadiah. Dia perlu ke tidak?
Dia tidak perlu sebagaimana orang fakir perlu. Macam tuan-tuan hadiah kepada orang dah kaya RM10. Biasa je dia. Pandanglah, pandang. Bukan dia tak pandang RM10, dia ambil RM10 tu. Tapi biasa dia. Appreciate-nya tak sama dengan bagaimana orang fakir sangat-sangat menghargai nilai 10. Sebab itu tuan-tuan, orang kaya dengan orang miskin, apabila dia heboh, apabila dia sedekah, pahalanya tidak sama. Pahala mengikut level kita. Kalau kaya, RM10 orang kaya sedekah berbanding dengan orang miskin sedekah RM10, nilai dia, value dia sangat tinggi pahala orang miskin. Kerana miskin sedekah RM10 dalam keadaan dia tidak ada duit, tetapi dia nak juga bersedekah, nak pahala sedekah. Dia duit tak ada, dia juga perlukan duit, tapi dalam masa sama dia bersedekah juga. Tetapi orang kaya, bagi dia RM10 itu biasa, kerana dia ada, dia lebih banyak lagi duit, maka dia nilai tak sama walaupun angka sama. Baik. Settle tuan-tuan. Itu dua contoh. Dua contoh. Contoh pertama emas dengan emas. Contoh yang kedua beras dengan beras, nasi dengan nasi, air dengan air. Tak boleh tukar. Air jangan tukar dengan kawan kita. Apa jenis? Nasi jangan tukar dengan kawan kita. Kerana dia sama item dan sama jenis item. Baik. Adapun contoh yang berbeza, besok kita akan bincang contoh yang berbeza, iaitu contoh nasi dengan gandum. Gandum roti dengan gandum ataupun roti dengan biskut. Itu tidak dibenarkan tukar, tapi formula yang kedua. Baik, kita tengok formula pertama. Qala al-musannif rahimahullahu taala, maka manakala dijualkan perkara yang padanya pada perkara yang ada item ribawi. Saya rasa betul dah kat situ kan? Betul kan? Kalau salah pun jangan ni lah. Kita cepat sikit. Nanti tuan kata, ustaz, belakang lagi lah, lambat. Kalau terlangkau, tak apa. Maka manakala dijualkan perkara yang padanya pada perkara yang ada item ribawi itu, padanya pada perkara yang ada ilah riba yang tersebut pula. Baik, kita ulang sekali lagi. Maka manakala dijualkan perkara yang padanya riba, padanya riba yang bersuatu jenisnya, yakni bersamaan jenisnya dan ilahnya dan itemnya. Mana contoh? Seperti emas dengan emas, atau perak dengan perak. Ini contoh formula pertama tuan-tuan, dia sama item dan sama jenis item. Mana contoh dia? Beras dengan beras. Contoh yang kedua, perak dengan perak. Perak janganlah orang trade emas dengan emas. Itu tukarlah tu tuan-tuan, trade tu. Emas lama dengan emas baru, emas perhiasan lama dengan emas perhiasan baru, jongkom emas dengan jongkom emas. Tapi jarang orang trade jongkom. Biasa orang trade emas perhiasan. Emas sama emas. Perhiasan tu tuan-tuan, contohlah emas sama emas. Pattern tak kira. Dia kira emas sama emas. Maka tak boleh nak tukar. Kalau tukar kena ikut syarat dia. Kita dah sebut sebelum daripada ni cara solusi untuk mengelak riba. Macam mana nak trade in? Cara, ada dua cara kita dah sebut. Jadi malam ni kita tak sebutlah sebab baru saja kita sebut bulan lepas. Maka datang insya-Allah kalau tuan-tuan lupa boleh tanya balik. Ada dua cara untuk mengelak riba ketika mana kita berdepan dengan trade in emas lama dan emas baru. Ada dua cara. Dua cara boleh buat untuk elak daripada riba. Contoh ketiga, atau gandum dengan gandum. Gandum dengan gandum. Ataupun tamar dengan tamar. Kalau tamar dengan duit, tu tak kisahlah. Duit, duk buat hari-hari, beli tamar. Taman, satu kotak berapa ni tokek? RM12. Yusuf Tayyib. Yusuf Tayyib ke Tayyib? Tayyib. Yusuf Tayyib. Tu popular lah. Iklan dia power. Tukar tamar dengan duit. Maka tak jadi isu. Tak sama, tak apa.
Nak sama macam mana? Satu kotak tamar, nilai dia RM12. Nak sama macam mana? Sama nilai. Berapa tamar? RM12. Dak berapa tamar ni? RM12 lah nilai dia. Tukar 12 dengan tukar duit RM12 dengan tamar. Maka tak jadi isu. Tapi tukar tamar dengan tamar, tak boleh. Ada kau tukar? Ada. Aku tak nak tamar, aku dah beli dah. Kita tukarlah. Tukar. Kita tukar dua. Engkau bagi kat aku bagi kat engkau. Maksud bagi kat aku, bagi kat engkau tu pertukaran. Kalau bagi dengan maksud hibah, itu tak menjadi isu. Dan contoh ketiga, ataupun contoh keempat, atau garam dengan garam. Garam ni dia termasuk di dalam kategori herba. Ubat dengan ubat. Atau garam dengan garam. Atau lain daripada garam. Banyaklah. Dia bagi contoh 4 saja. Banyak. Garam ni dia termasuk herba, termasuk dalam garam. Ini orang jual, orang peniaga-peniaga ni tuan-tuan banyak berlaku riba. Apabila stok dia tak habis tuan-tuan, maka dia nak tukar. Dia kata kita tukar. Kita tukar. Saya bagi stok saya ni yang ada 10 botol ni, dia kata dengan stok engkau. Ambil dulu stok aku, kemudian kamu bulan depan bagi stok kat aku balik. Tukar stok lama. Sebab stok dia tak jalan. Tak berapa ada kemahiran meniaga, tuan-tuan, tak jalan. Tengok orang lain nak meniaga, dia nak meniaga juga. Balik letak dalam bilik. Cara mah dengan mah. Ini tanya balik. Bulan lepas rasa cakap dah kan? Pergi kita ulang balik lah. Takut tak puas hati, tak pergi balik. Tak tidur. Tak lena tidur dia tu. Bulan depan nak tanya ni. Bulan lepas kita beritahu dah. Tukar mah lama dengan mah baru tak sama nilai. Memang tuan-tuan tak sama nilai. Sebab itu tidak dibenarkan tukar. Sebab tukar emas dengan emas tak sama nilai, jadi ribal fadli. Itu syarat pertama yang kita akan bahas malam ni. Ada 3 syarat. Kalau sama item, sama jenis, berlaku 3 riba. Riba pertama apa dia tuan-tuan? Riba pertama nama dia ribal fadli. Apa dia sebab riba fadli? Syarat riba fadli, sekiranya kedua-dua itu tak sama timbangan. Tak sama timbangan tu tak sama nilai lah. Tak sama timbangan. Mah lama timbangan lain. Emas baru timbangannya lain. Ataupun tuan-tuan sama timbangan, mah lama sama, mah baru sama, tetapi nilai ataupun dia punya kualiti, dia ada satu tambahan. Pertama, kena syarat dia sama timbangan. Dia panggil sama sukatan. Kalau benda itu disuka oleh Nabi, dia panduan dia, sukatan dan timbangan, bukan panduan kita. Ini Nabi dah modul. Ada panduan dan ada timbangan dan sukatan zaman Nabi. Kena ikut yang tu. Bukan ikut zaman kita. Kalau zaman Nabi, jenis bijirin disuka, mesti disuka. Untuk mengelak riba. Kita bijirin hari ni ditimbang, tuan-tuan. Dulu orang suka. Beras dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan, zaman budak-budak dulu kan. Kita beli beras bukan dengan timbang, tapi dengan suka. Segantan harga dia berapa. Dulu. Secupuk harga dia berapa. Kalau tempat saya ada lin. Lin. Dia panggil lin. Tempat saya 1 lin, 2 lin, 3 lin dulu. Zaman saya kecil-kecil lah ni habis dah. Pupu habis dah lin. Cupok pun anak-anak kita tak kenal. Gantan pun anak kita tak kenal. Tak tahu rupa apa gantan ni. Kalau sebut gantan, dia kata binatang apa gantan ni. Dia ingat binatang pula. Bukan gantan ni. Timbangan. Pupu dah. Ditukar dengan apa? KG. Maka zaman Nabi, tuan-tuan, bijirin, gandun, kita beras disuka. Syarat pertama tuan-tuan, mesti sama sukatan dan timbangan. Syarat yang kedua apa dia tuan-tuan? Syarat yang kedua, kualiti mesti sama. Kualiti mesti sama. Kita tak jaga syarat ni tuan-tuan, menyebabkan berlaku ribal fadli. Bagaimana ya abang kita tanya, nak elak riba fadli macam mana? Dah confirm tak sama dah kualiti. Mah lama dengan mah baru. Ataupun cara yang kedua, tak sama timbangan jugalah contohnya. Maka solusi dia tuan-tuan ada 2 cara. Ada 2 cara kita boleh buat. Jangan kita tukar, jangan trade in. Serah yang lama, ambil yang baru, tambah duit.
tak betul. Itu bukan cara sistem muamalat Islam. Cara dia, kita boleh apply satu daripada dua ini. Pertama apa tuan-tuan? Pertama, kita jangan guna akad tukar. Yang kata, ni tokek, saya tukar ini emas baru saya. Emas lama saya. Saya mau ni pattern baru, harga dia berapa, kira saya tambah lagi, top up. Jangan tukar. Kita apa dia? Cara pertama tuan-tuan, cara pertama kita guna akad hebah. Kita hebah kepada dia emas lama, kemudian emas baru itu dijual kepada kita. Tapi ingat, cara ni betul kena berhati-hati cara ni. Jual emas baru dengan nilai yang kita top up. Jangan nilai sebenar. Jangan. Tak sama. Sebab kita dah hebah dengan hebah lama atau hebah kepada dia ada nilai. Maka emas baru, contoh tuan-tuan, emas lama kita nilai dia 2,000 saja. Kita nak pattern baru 2,500. Kita kena top up 500. Maka kita hebah kepada dia, ni tokek, saya hebah, saya tak tukar. Kenapa tak tukar? Tukar itu jual beli. Itu tukar itu dalam bahasa Melayunya bersamaan dengan jual beli dalam bahasa syarak. Bahasa syarak jual beli, bahasa Melayu tukar menukar. Maka kita tak nak tukar, kita kata saya hebah, saya kasih ikutlah guna apa tuan-tuan, tuan-tuan faham. Jadi kita faham. Ini saya kasih kayu emas lama saya, kemudian saya mau emas baru ini. Dia kata, oh you bayar 500 sajalah. Bayar 500 tuan-tuan. Tuan-tuan nak berlaku akad, maka tuan-tuan ingat akad 500 saja, jangan akad 2,500. Kalau tuan-tuan akad 2,500 sedangkan tuan-tuan bayar 500, maka tidak sah akad itu. Kenapa tidak sah? Kerana lafaz tidak membetuli dengan real. Berlafaz tuan-tuan 2,500, tapi real tuan-tuan bayarnya, yang sebenar tuan-tuan bayar 500 saja. Sedangkan yang tadi kita dah hebah. Apa yang akad kita kena buat? Kalau tuan-tuan nak buat akad jual beli juga, mesti akad dengan harga 500. Ataupun tuan-tuan, dia tambah je. Okey. Itu cara yang kedua. Baik, kita sebut tadi ada berapa cara? Ada dua cara. Cara yang kedua, yang Abang Haji sebut ni cara kedua. Baik, kita settle cara pertama. Cara kedua Abang Haji dah sebut. Jadi jimat masa kita. Isyarat pun dah berbunyi. Bagus Abang Haji sebut cara kedua. Ini yang saya sebut. Tuan-tuan boleh pilih nak guna yang mana. Tuan-tuan Abang Haji kata di KB, KB kan Bandar Raya Islam. Takkan nak buat, nak tak implement yang tak Islami, mesti kena Islamic system. Kan itu cara. Nampak berbeza dengan bandaraya biasa. Lalu bandaraya Islam pun sama je, hanyalah nama sajalah. Tengok cantik dia punya implement dia. Ada satu abang tadi. Cara pertama baik berhati-hati di mana tuan-tuan akad, jangan akad 2,500, tuan-tuan akad 500 saja. Atau tuan-tuan boleh guna, tak payah tuan-tuan guna akad jual beli kalau tak berapa mahir. Tak berapa mahir, dia bahagi tu, dia serah kepada kita. Tak apa, kita tak wajib, kita tak wajib suruh dia pilih jual beli. Dia tak menggunakan jual beli akad. Contoh Cina tadi, tokek dia tak guna lafaz jual beli, tapi dia bagi senyap saja tolak. Maka kita bagi duit niat akad hebah saja. 500 itu kita hebah kepada dia dan dia tolak emas baru pada kita. Kita tak dengar lafaz dia. Tak dengar lafaz dia kata jual. Tapi kalau dia dengar lafaz jual, memang kita kena bagi matching, kita kena beli. Tapi ingat, harga itu 500 saja. Settle tuan-tuan boleh guna solusi yang pertama, iaitu hebah dulu emas baru dan hebah dulu emas lama kepada tokek Cina. Emas baru itu tuan-tuan boleh guna dua akad, nak akad jual beli boleh, tapi dengan harga yang top up, bukan harga total. Dan yang kedua, tuan-tuan boleh hebah. Baik, cara yang kedua yang Abang Haji kita cerita tadi. Apa dia? Cara kedua, tuan-tuan settle satu persatu jual dulu. Emas lama saya ni, saya nak jual. Berapa laku? Dia kata emas lama ni 2,000 saja. Pastikan settle 2,000. Ni emas lama, harga 2,000. Tapi Cina setengah tu dia tak nak. Payahlah dia kata buat apa ini? Tukar sajalah mudah. Dia tak nak bagi 2,000. Kita kena pegang dulu. Pastikan transaksi itu settle. Kita serah emas lama, maka duit pegang dulu, qobat dulu. Kita ambil dulu 2,000 duit. Ambil 2,000, pegang 2,000 duit. Kita kata saya mau beli ni emas baru. Berapa? 2,500. Top up lagi 500. Maka kedua
berlaku jual beli pula produk baru. Settle. Itu cara yang betul menurut sistem Islam. Baik. Ya, kita dah berbunyi tu. Kalau saja tempat lain tuan-tuan, bunyi Tok Bilal bagi isyarat mah. Apa dia? Oh, dinar. Okey. Boleh. Insya-Allah. Malam besok boleh. Baik, kita nak cari stok tuan-tuan. Tuan-tuan jangan susah stok, memang saya nak stok dah. Sebab tu saya tempat lain, saya terlupa. Tok Bilal tolong ingatkan, Ustaz. Sudah masuk waktu isyak. Kita kan kadang-kadang terlupa. Baik, saya nak tengok tempat yang kita nak stok. Disyaratkan tuan-tuan, kita baca. Disyaratkan pada sah jual dengan 3 syarat. Ni. Formula pertama ni tuan-tuan, emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan, air dengan air, kita nak tukar sama, mesti 3 syarat jaga. Kenapa 3 syarat tuan-tuan? Kerana kalau tak jaga 3 syarat, dia boleh berlaku 3 riba. Apa dia riba pertama? Riba pertamanya riba fadli. Sebab apa? Sebab tak bersamaan pada sukatan dan pada timbangan. Orang panggil apa? Orang panggil dengan sebab lebih. Riba fadli ni dengan sebab lebih, tak kira kecil ataupun besar, nilai lebih, asalkan lebih saja. Mah dia ni nilai lebih, mah kita ni nilai lebih, ataupun mah dia ni beratnya tak sama dengan mah kita, itu tidak dibenarkan tukar. Tapi kalau tukar duit dengan mah, itu tidak menjadi isu. Ada orang tanya tuan-tuan, ini pun besoklah, ada orang tanya, dia tak berapa clear panduan asas ini, menyebabkan dia tanya. Sebab tu dia tanya, dia kata, Ustaz, main kutumah, ataupun satu kutumah. Yang kedua, Ustaz, dia kata saya ni beli emas secara bertangguh. Yang saya faham, kalau beli emas saya bertangguh, riba, nama dia ialah riba nasai. Syarat yang kedua tuan-tuan, kita baca besok. Syarat kedua, kena jaga 2 syarat, 3 syarat. Apa dia syarat kedua? Jangan bertangguh. Pertukaran itu, pertukaran emas dengan emas, kalau sama tuan-tuan, sama boleh tukar. 1 gram dengan 1 gram, apa jenis pun sama. Boleh tukar ke tidak? Boleh kalau kita jaga 3 syarat. Syarat pertama bagi sama. Syarat kedua apa dia tuan-tuan? Kena cash. Maksud cash, jangan nyatakan dalam akad itu berhutang walaupun sekejap. Tak boleh nyata berhutang. Inilah orang tanya tuan-tuan. Saya beli emas secara hutang. Yang saya tahu, kalau beli emas secara hutang menyebabkan berlaku riba nasai. Dia tak sebutlah riba nasai. Itu orang panggil standard sangat. Dia pandai sebut riba saja, nama dah lupa dah. Fadli ke, nasak ke, yadi ke, lupa. Kita ada mengaji ni pun lupa. Apa tak mengaji tuan-tuan? Apa tak mengaji, hak kira main bedah je. Sikit-sikit riba. Tu kita pegang juga. Sikit-sikit riba. Beli kereta, riba. Ustaz baru kereta baru, ya. Maka riba juga. Sedap dia. Tengok kita beli kereta, riba. Nasib baik dia tak tanya cash ke tidak. Nak jawab cash ni baru terkejut sikit. Kita beli kereta utama ya, bukan beli kereta cash. Tapi dia kata riba. Mana ada dia kata? Mana ada bank yang menawar yang tak ada interest, tak ada. Maknanya ustaz makan riba. Tanya dia riba apa? Riba tu lah lebih tu. Lebih apa? Takkan ustaz bayar beli kereta 100k, bayar 100k, mana ada? Lebih tu. Lebih riba. Riba. Tak riba apa? Takkan tak ada nama. Tu haji ada nama. Riba tak ada nama. Mana ada nama riba? Ada Quran, mana ada nama? Tu buat baca dalam Quran, mana ada nama riba? Dia sebut riba ya. Pandai dia berhujah. Guna kepala otak dia. Ini bahaya tuan-tuan. Kita kaki mengaji ni, nama kaki. Apabila nama kaki, kena jaga standard kaki. Kaki ngaji, dia ada panduan dia. Nak kata riba ni, kena tengok panduan dia. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung besok. Tuan-tuan tolong ingatkan saya, iaitu 3 syarat kita bincang besok. Disyaratkan pada sah jualnya, jual beli bersamaan item dan bersama jenis ini dengan 3 syarat. Syarat kedua tu cash. Dia tak boleh bertangguh, tak boleh. Tapi kena fahamlah. Kena faham yang kata jual beli bertangguh ni, emas bertangguh dengan emas. Bukan jual beli emas bertangguh dengan duit. Lain. Kan tuan-tuan beli emas di kedai, tapi RM dengan RM. Maksudnya emas ni nilai berapa? Nilai dia 2,000 rantai ni. Saya tak ada duit lagi nak pakai cash. Berhutang boleh? Boleh berhutang. Adakah berlaku riba? Tak berlaku riba. Kenapa pula tak berlaku riba? Dia tak faham RM itu dengan emas.
Dan yang ketiga, insya-Allah tuan-tuan, dia mesti berterimaan dalam akad. Mesti serah, saling serah menyerah dalam akad. Walaupun dia tak nyata hutang. Ini yang membezakan sikit saja beza di antara riba nasa dengan riba yadi. Beza sedikit saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.